Rolling camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua lagi kita ni dalam rancangan Ihya'ul Islam untuk keluarannya pada kali ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada episod yang lalu bahawasanya rancangan Ihya'ul Islam pada kali ini mempertengahkan topik berkaitan dengan fardu kifayah yang menjurus kepada pengurusan jenazah. Alhamdulillah pada episod yang lalu telah kita disaksikan berkaitan dengan amalan-amalan setelah menjelang kematian. Pada kali ini insya-Allah kita ni akan bersama-sama menyaksikan berkaitan dengan memandikan jenazah. Pada kali ini ingin kami menunjukkan seberapa detail prosedur-prosedur ataupun cara-cara memandikan jenazah daripada awal sampailah akhir untuk jenazah lelaki. Perlu juga saya ingin nyatakan di sini bahawasanya adegan-adegan yang dibawakan adalah sebagai contoh atau demonstrasi semata-mata. Ianya tiada kena mengena sama ada mereka yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Ini adalah kerana rancangan ini adalah merupakan rancangan pendidikan Islam. Jadi untuk tidak buang masa, sama-sama kita disaksikan. Sekurang-kurang mengafankan mayat itu ialah dengan sehelai kain kafan yang menutup seluruh tubuhnya dan mencegah dari nampak warna kulitnya. Bagi mayat lelaki yang sedang berihram, maka haram ditutup kepalanya. Manakala sesempurna mengafankan mayat lelaki itu pula ialah dengan 3 lapis kain kafan, kemudian ditambah lagi dengan baju dan imamah iaitu serban. Syarat-syarat kain kafan yang boleh mengafankan mayat itu ada 4. Pertama, menutupi seluruh badan mayat. Kedua, kain kafan itu suci daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Ketiga, harus memakai kain yang harus dipakai ketika hidupnya. Maka bagi mayat lelaki, haram memakai kain sutra. Keempat, harus dapat mencegah daripada nampak warna kulit. Seandainya masih juga nampak, sekiranya disebabkan tiada ada lagi kain kafan lain, maka hukum kain kafannya adalah sah dan wajib dipakaikan. Seandainya ada kain kafan yang lain, maka tidak sah menggunakan kain kafan yang nipis. Antara persiapan barang-barang kain kafan dan susunannya ialah seperti berikut. Hamparkan tikar purun sebaik-baiknya di sebuah bilik yang sesuai. Lalu, caritkan kain kafan sebagai pengikat sebanyak 5 ulas. Lalu dilentangkan kelima-lima tersebut pada atas kepala, dada, bawah pusat, lutut dan bawah kaki. Hamparkan kain kafan pertama lebihkan ke arah kiri, lalu ditabur kapur barus. Hamparkan kain kafan kedua lebihkan ke arah kanan, lalu ditabur dengan kapur barus. Lalu hamparkan kain ketiga lebihkan ke arah kiri, lalu ditabur lagi dengan kapur barus. Hamparkan jubah mayat bagi lelaki. Jubah bahagian hadapan disingkap dan digulung ke atas. Hamparkan kain sarung mayat. Hamparkan kapas 3 gimbar atas jubah. Di atas kapas tersebut dihambur dengan minyak wangi. Disediakan serban, kemudian sediakan tutup muka mayat di bahagian atas. Setelah mayat siap dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan tuala, mayat itu ditutup dan diangkat perlahan.
Mayat diletakkan ke tempat hamparan kafan yang telah disediakan. Pastikan meletakkan mayat tepat pada tempatnya, khususnya tepat pada jubah bahagian kepala. Lalu dipasang tutup mukanya, serbannya serta kain sarungnya. Disimpan kapas pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, leher, ketiak, tumit, dubur dan bahagian kemaluannya. Mengafankan bermula kain kafan pertama sebelah kiri, kemudian ditutup dengan sebelah kanan. Begitulah selanjutnya kain kafan kedua, ketiga dan selebihnya. Barulah mengikat ikatan 5 atas kepala, dada, bawah pusat, lutut dan bawah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua lagi kita ni di dalam rancangan Ihyaul Islam. Pada episod yang lalu telah sama-sama kita saksikan berkaitan dengan pengurusan mengafankan jenazah lelaki dewasa. Manakala pada kali ini insya-Allah kita ni akan melihat cara-cara ataupun prosedur mengafankan jenazah perempuan dewasa. Oleh demikian adalah amat penting bagi kita ni untuk menonton dan turut memerhatikan satu persatu atau step by step prosedur kerana kerjaya mengafankan jenazah ini adalah merupakan satu pengurusan yang amat teliti dan teratur dengan mengikut sukatan-sukatan yang mana penggapai-penggapai yang berpengalaman sahaja yang boleh menyempurnakannya daripada awal hingga akhir. Oleh yang demikian, ada sedikit perbezaan antara mengafankan jenazah lelaki dengan wanita. Tanpa membuang masa, kita ni sama-sama saksikan. Sekurang-kurang mengafankan mayat itu ialah dengan sehelai kain kafan yang menutup seluruh tubuhnya dan mencegah daripada nampak warna kulitnya. Bagi mayat perempuan yang sedang berihram, maka haram ditutup wajahnya. Manakala sesempurna mengafankan mayat perempuan itu pula ialah dengan 5 lapis, ditambah lagi dengan baju kurung, kain sarung dan tudung. Syarat-syarat kain kafan yang boleh mengafankan mayat itu ada 4. Pertama, menutupi seluruh badan mayat. Kedua, kain kafan itu suci daripada sembarang najis yang tidak dimaafkan. Ketiga, harus memakai kain yang harus dipakai ketika hidupnya. Dan yang keempat, harus dapat mencegah daripada nampak warna kulit. Seandainya masih juga nampak, sekiranya disebabkan tiada ada lagi kain kafan lain, maka hukum kafannya adalah sah dan wajib dipakaikan. Seandainya ada kain kafan yang lain, maka tidak sah menggunakan kain kafan yang nipis. Antara persiapan barang-barang kain kafan dan susunannya ialah seperti berikut. Hamparkan tikar purun sebaik-baiknya di sebuah bilik yang sesuai. Carikan kain kafan sebagai pengikat sebanyak 5 ulas.
Lalu dilentangkan kelima-lima tersebut pada atas kepala, dada, bawah pusat, lutut dan bawah kaki. Hamparkan kain kafan pertama, lebihkan ke arah kiri, lalu ditabur dengan kapur barus. Hamparkan kain kafan kedua, lebihkan ke arah kanan, lalu ditabur dengan kapur parus. Hamparkan kain ketiga, lebihkan ke arah kiri, lalu ditabur dengan kapur barus. Hamparkan kain kafan yang keempat, lalu lebihkan ke arah kanan, lalu ditabur lagi dengan kapur barus. Setelah itu, hamparkan jubah ataupun baju kurung bagi mayat perempuan. Jubah bahagian hadapan disingkap dan digulung ke atas. Hamparkan kain sarung mayat. Lalu, hamparkan kapas 3 gimbar atas jubah. Di atas kapas tersebut dihambur dengan minyak wangi. Disediakan serban atau tudung. Sediakan tutup muka mayat di bahagian atas. Proses mengafankan mayat. Setelah mayat siap dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan tuala, setelah itu mayat ditutup, kemudian diangkat dengan perlahan. Mayat diletakkan ke tempat hamparan kafan yang telah disediakan. Pastikan meletakkan mayat tepat pada tempatnya, khususnya tepat pada jubah bahagian kepala. Dipasang tutup mukanya, tudung serta kain sarungnya. Disimpan kapas pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, leher, ketiak, tumit, dubur dan bahagian kemaluannya. Mengafankan bermula kain kafan pertama sebelah kiri, kemudian ditutup dengan sebelah kanan. Begitulah selanjutnya kain kafan kedua, ketiga, keempat dan kelima. Barulah mengikat ikatan yang 5, iaitu atas kepala, dada, bawah pusat, lutut dan bawah kaki.
Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah tadi kita disaksikan berkaitan dengan pengurusan jenazah mengafankan mayat perempuan dewasa. Jadi kita diharapkan mudahan sedikit sebanyak daripada pengurusian ini kita ni dapat menimba ilmu pengetahuan dan dapat kita dipraktikkan untuk keluarga kita ni insya-Allah. Begitu juga jika ada di kalangan kita ni sahabat andai, sanak saudara yang telah kembali ke rahmatullah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak menghulurkan bantuan. Jadi insya-Allah. Jadi sama-samalah kita ni menimba ilmu pengetahuan yang mana perkara ini segelintir daripada masyarakat kita ni yang berkebolehan untuk membuatnya dengan kemas dan sempurna. InsyaAllah di episod akan datang kita ni akan tayangkan lagi, kongsikan bersama-sama para penonton berkaitan dengan cara-cara menyembahyangkan jenazah. Hingga jumpa lagi di keluaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.